Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video yang ketiga dan video yang terakhir untuk bab 1 tingkatan 5 mikroorganisma. Okey, kita nak bincangkan mengenai apa? Kita nak membincangkan pencegahan dan rawatan mikroorganisma yang berbahaya. Ini adalah subtopik 1.3. Dalam video yang kedua tadi, kita dah bercerita mengenai kebaikan, faedah mikroorganisma. Sekarang kita nak tengok pasal mengenai mikroorganisma yang berbahaya. Sedang kata mikroorganisma ni benda hidup, samalah macam manusia kan. Kita manusia ada orang yang baik, ada orang jahat. Sama juga dengan mikroorganisma. Ada yang baik dan ada yang jahat. So dalam video yang ketiga ni kita nak membincangkan mengenai mikroorganisma yang jahat. Okey. Now, mikroorganisma ni yang boleh menyebabkan penyakit ni kita ada nama khas tau. Kita kenalinya sebagai patogen. Apakah itu patogen? Patogen adalah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Ada certain patogen ni dibawa oleh haiwan. So, haiwan yang membawa patogen itu kita kenali dia adalah sebagai vektor. So, contoh vektor yang paling famous yang bawa patogen ni adalah nyamuk dan juga lalat. Okey. Now, dalam buku teks awak ada satu statement dia, mencegah lebih baik daripada merawat. So, kalau bahasa Inggeris panggil prevention is better than cure. Okey. So, kenapa? Sebabnya mencegah ni orang kata adalah lebih murah kosnya daripada merawat. Okey. Now, kita tengok tahu. Right. So, apakah teknik aseptik? Teknik aseptik ni sebenarnya adalah satu prosedur kesihatan yang dapat menghalang dan menyingkirkan patogen. So, teknik aseptik ni sebenarnya ada 6. Pertama adalah pensterilan, kedua adalah pendidihan, ketiga adalah antiseptik, keempat adalah disinfektan, kelima adalah sinaran dan akhir sekali adalah antibiotik. Okey, apakah itu pensterilan? Pensterilan ni adalah bunuh atau singkir mikroorganisma menggunakan haba ataupun bahan kimia atau sinaran ataupun tekanan tinggi, pakai pressure cooker lah. Okay, now kita teruskan. Ni kita tengok tadi kan. Teknik pertama untuk aseptik ni adalah pensterilan. Dalam pensterilan ni kita pecahkan dia. Apa maksud steril? Steril ni sebenarnya adalah membunuh, menyingkirkan mikroorganisma dari satu objek. Contohnya kalau kita basuh tangan pakai sabun ni, so kita kata dah basuh bersih-bersih tu, kita kata tangan kita steril. Apakah itu steril? Dah, maksudnya dah banyak semua mikroorganisma tu dah dibunuh. Atau bahasa lain, tangan kita dah suci, murni, bebas daripada mikroorganisma. So, kaedah pensterilan ni kita ada 5. Pertama, penggunaan haba. Gunakan satu alat macam nama dia autoclave, macam oven lah. Kemudian kita ada bahan kimia. So, untuk bahan kimia ni adalah sabun. Sebab tu zaman COVID ni paling penting kalau awak basuh tangan menggunakan sabun. Macam video sebelum ni kita dah cakap, mikroorganisma ni adalah something yang sangat seni yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Walaupun tangan awak nampak bersih, sebenarnya ada banyak mikroorganisma. Kaedah yang ketiga adalah melalui sinaran. So, sinaran apa? Sinaran ultra-ungu. So, ada setel lampu sebenarnya dia menghasilkan dia boleh membunuh mikroorganisma. Biasanya macam kat bilik bedah tu macam ada lampu. So, lampu tu adalah daripada sinaran UV. So, ultra-ungu, which is dia boleh membunuh mikroorganisma. Kemudian, selain daripada itu, menggunakan tekanan tinggi. Contohnya, kita pakai periuk tekanan tinggi. Dan akhir sekali, kita menggunakan penapis. Contohnya adalah penapis mikron. So, penapis ni boleh menapis mikroorganisma yang sangat-sangat seni. Okey. Now, kita teruskan. Now, kaedah aseptik yang kedua adalah antiseptik. Antiseptik dengan disinfektan, nanti awak akan belajar. Antiseptik ni kalau luka, kita letak kat badan. Kalau antiseptik macam ubat kuning tu, itu antiseptik. So, antiseptik tadi yang saya kata ubat kuning tu macam nama dia sebenarnya adalah acrylflavin. Kita ada povidone, kita ada alkohol. So, biasanya kita sapu kat luar. Macam sebelum suntik, kita sapu dekat alkohol. Sebenarnya untuk apa? Untuk make sure badan tu bebas daripada mikroorganisma.
mikroorganisme. Nampak tak? Dapat membunuh dan dapat menyekat pertumbuhan mikroorganisme. Now, cara lain, ini pendidihan. Ini sebenarnya ni, nota ni lari ni. Pendidihan ni adalah masuk pensterilan. Ni lari sikit. Okey, nampak tak? Pendidihan. So, pendidihan adalah satu kaedah. Inilah macam menggunakan haba kan. So, kita panggil dia adalah sebagai ini adalah kaedah pensterilan. Okay, senang kata pendidihan ni adalah yang paling mudah. Senang kata tak semestinya kita tak ada autoclave kat rumah, kita tak ada pressure cooker, kita tak boleh bunuh mikroorganisma. Cara yang paling mudah dan murah adalah pendidihan. Biasanya kita didihkan apa? Butuh susu. Okay, alright. So, kita teruskan. Okay, tadi pertama saya ulang pertama adalah pensterilan, kedua adalah antiseptik. Ini sepatutnya pensterilan. Nota saya lari. Ketiga adalah disinfektan. Now, dalam disinfektan ni, bezanya disinfektan dengan antiseptik. Antiseptik letak dekat badan. Kalau disinfektan ni, kita adalah macam bau Dettol. Ini adalah untuk benda bukan hidup. Contohnya ni nampak kan macam Clorox tu kan, bahan peluntur, hidrogen peroksida, cecair klorin. Ini kita guna dekat lantai. Benda bukan hidup. Kalau antiseptik, benda hidup. Kalau disinfektan, ini benda bukan hidup. Macam bau klorin tu kalau biasanya kan. Okay, so itu untuk membunuh mikroorganisma. So kesimpulannya, aseptik ni sebenarnya semua membunuh mikroorganisma. Cuma kalau kita nak bunuh dekat, orang kata benda bukan hidup, kita pakai disinfektan. Kalau nak letak kulit, kita pakai antiseptik. Ni tadi kita dah cakap sinaran. Ini tadi saya bagi tahu, katakanlah lampu-lampu ni sebenarnya dia ada sinaran ultra ungu. So sinaran ultra ungu ni dapat membunuh mikroorganisma. So lampu yang ada dekat bilik bedah tu bukan sebarang lampu. Lampu tu boleh membunuh mikroorganisma. Kenapa? Sebab lampu tu boleh mengeluarkan sinaran UV. Okay, now antibiotik. So, antibiotik ni adalah satu bahan yang dapat membunuh bakteria. Okay, dia boleh bunuh bakteria tapi tidak berkesan terhadap jangkitan virus. Pernah dengar tak kalau awak dapat antibiotik daripada doktor, awak kena habiskan? Kenapa? Sebab kalau awak tak habiskan, awak akan wujudkan kerintangan antibiotik. Antibiotik resistant. Apakah itu? Apabila antibiotik tu hilang upaya membunuh bakteria. So senang kata, bila awak ambil antibiotik, walaupun awak dah baik, tapi badan awak belum cukup kuat untuk melawan bakteria tu kalau bakteria tu kali kedua datang serang awak. So senang kata antibiotik ni sebenarnya untuk meningkatkan awak punya sistem pertahanan badan, dan dia nak make sure semua bakteria tu telah dibunuh. Tetapi kalau awak tak habiskan, kita takut badan kita lebih mudah terdedah kepada penyakit yang lebih bahaya. So antibiotik ni makan kan. Alright. So ini adalah tindak balas antibiotik. So tindak balas antibiotik ni senang kata kita letak cephalopenicillin ni, ini antibiotik. Okey, ini tadi kita dah kata siapa yang temui adalah Sir Alex Fleming. So Sir Alex Fleming ni buat apa? Dia letak cephalopenicillin ni, lepas tu dia tengok kawasan jernih ni lebih besar. Apakah maksud kawasan jernih ni lebih besar? Senang kata dia boleh bunuh mikroorganisma. Okey. Alright. So, kaedah-kaedah rawatan penyakit berjangkit. Okey, penyakit berjangkit ni boleh disebabkan oleh bakteria, oleh fungi dan juga virus. Kalau bakteria ni kita boleh rawat menggunakan apa? Menggunakan antibiotik. Contoh antibiotik yang paling famous adalah penicillin. Kemudian, katakanlah satu penyakit tu, ini pneumonia. Penyakit yang kedua adalah athlete foot. Kat sini ni kalau dia luka macam kat sini ni, ini adalah disebabkan oleh fungi. So boleh tak dirawat? Boleh, dengan ubat namanya adalah antifungal. Kalau ini apa pula? Ini adalah kayap. Kayap ni sebenarnya disebabkan oleh apa? Kayap ni disebabkan oleh virus. Boleh tak dirawat? Boleh. Dengan cara apa? Kita makan ubat namanya antiviral. Antiviral ni maksudnya apa? Untuk bunuh virus. Kalau antifungal untuk bunuh fungus. Kalau antibiotik untuk bunuh
bakteria. Okey, ini tadi kita dah bagi tahu, nampak tak? Antifungal, kalau antibiotik ni adalah untuk merawat penyakit. Okey, dan contohnya kalau antibiotik jenis streptomycin untuk merawat batuk kering. Kalau penicillin untuk merawat sifilis. Okey, so itu sahaja untuk bab 1 tingkatan 5 sains. Maaf atas segala salah dan silap.